Hai, Assalamualaikum anak-anak didik yang cikgu kasihi. Bertemu kita sekali lagi dalam sesi PDPR bagi mata pelajaran TMK. Okey, pertama sekali tahniah cikgu ucapkan kepada murid yang berjaya menyelesaikan tugasan projek Scratch kita pada minggu lepas. Okey, kepada mereka yang tidak ada kemudahan peranti dan juga kemudahan jaringan internet, tak mengapa, cikgu faham dan cikgu tak marah. Kamu masih lagi boleh belajar melalui perkongsian video yang cikgu sediakan. Dan insya-Allah pada minggu ini, cikgu ada juga sediakan kuis untuk dijawab. Sekurang-kurangnya mereka yang tidak dapat buat aktiviti projek Scratch ni boleh juga menjawab kuis untuk menambah kefahaman kita untuk topik kita pada hari ini. Okey, jika pada minggu lepas kita baru berkenalan dengan aplikasi Scratch atas talian, pada minggu ini cikgu nak ajar kamu 4 perkara. Iaitu yang pertama, bagaimana kita hendak menggerakkan objek ataupun kita nak menggerakkan kita punya sprite. Yang kedua, kita nak memasukkan paparan dialog. Ketiga, kita nak masukkan bunyi. Dan yang keempat, kita nak masukkan sprite baharu. Maksudnya kita nak perbanyakkan sprite, bukan satu sahaja. Okey, tapi yang kemahiran yang keempat ni, memasukkan sprite baharu ni, cikgu rasa kita dah buat dah pada projek kita minggu lepas kan. Tapi tak apa, kita ulang kaji lagi untuk minggu ini. Okey, pertama sekali, kemahiran yang cikgu nak kamu belajar adalah untuk menggerakkan objek. Menggerakkan objek bermaksud daripada satu kedudukan, kita bawa dia ke satu kedudukan yang lain. Okey. Okey, cikgu tak nak kucing ni. Jadi, kita padam dengan cara tekan pada gambar tong sampah. Kita masukkan sprite baharu. Cikgu nak ambil orang. Cikgu nak ambil Casey. Casey ni. Casey, okey. Cikgu bercadang, jalan cerita cikgu ni, cikgu nak buat suasananya di atas pentas. Cikgu tak nak backdrop kosong macam ni, putih macam ni, cikgu tak nak. Jadi, kita masukkan backdrop baharu, choose a backdrop, cari backdrop yang bersesuaian dengan pentas. Okey, cikgu nak pentas konsert ni. Okey, jadi Casey sudah berada di satu konsert. Tugas pertama yang kita perlu buat ialah cikgu nak gerakkan Casey daripada kedudukan di sini pergi ke tengah. Okey, seolah-olah macam Casey tu dia naik pentas lah, dia jalan, dia pergi ke tengah. Okey, bagaimana caranya? Seperti biasa pada blog event, cikgu nak gunakan when flag click ni, yang hijau. Apabila bendera hijau diklik, cikgu guna yang ni untuk sebagai pemula kepada atur cara kita. Maksudnya button start dia untuk memulakan atur cara kita dengan cara kita tekan bendera hijau ni nanti. Okey, when flag click, apabila bendera hijau ni diklik, maka kita pergi pada motion, block motion. Motion ialah pergerakan. Sesuailah dengan tugasan kita, kita nak buat pergerakan. Jadi kita ambil yang atas ni. Move 10 step. Okey, kita nak uji apa akan jadi apabila cikgu masukkan atur cara block move 10 steps ni. Tekan pada bendera hijau. Okey, ada pergerakan. Tapi, untuk atur cara ini, cikgu terpaksa tekan banyak kali. Tekan sekali, gerak sekali. Tekan sekali, gerak sekali. Nak sampai ke tengah tu tak tahulah nak tekan berapa kali. Kita ada cara untuk atasi masalah tekan banyak kali ni. Kita ambil minggu lepas cikgu ajar forever. Forever maksudnya selama-lamanya dia akan berulang-ulang-ulang selagi mana kita tidak hentikan arahan atur cara tu kan. Pada minggu ini, cikgu nak ajar penggunaan block repeat. Pengulangan block repeat. Cikgu tekan sekali saja, dia akan ulang move tu sebanyak 10 kali. Okey, cikgu tunjuk. Tekan bendera hijau. Dia pergi sampai tengah. Sekali tekan saja. Tetapi pergerakan dia tak cantik. Sebab dia macam menggelongsor, dia macam slide.
mengelungsur macam tu. Sedangkan kita nak macam ada berhenti sedikit. Tengok macam meluncur macam tu. Cikgu tak nak. Bila kita nak buat ada pergerakan berhenti sebentar, kita kena masukkan arahan wait. Wait 1 second. Cikgu tak mau 1 second. Cikgu nak 0.2 second. Tengok apa jadi. Tekan bendera hijau. Nampak tak dia macam ada berhenti sekejap. Kalau kita buat 0.5, dia lambat lagi lah. Tengok contoh. Tekan bendera hijau. Dia lambat. Tak mau terlampau lambat. Cikgu nak setakat 0.2 sahaja. Okey. Apa akan jadi apabila cikgu ubah repeat ni? Cikgu ubah 5. Kita tekan bendera hijau. 5 dia tak sampai ke tengah. Kita kena ujilah sampai berapa yang sesuai. Sebab tu jadi cikgu agak-agak dalam 10 lah. Cikgu agak-agak 10 sampai tengah. Kita tekan bendera hijau. Okey, itu pun tak tengah sangat kan. Cikgu ambil lah 12 lah, 12. Tarik sini. Tekan pada bendera hijau. 12 kira cun lah kat tengah-tengah. Apa akan jadi pula sekiranya move 10 step ni cikgu ubah? Kenapa? Bubur 10 kan? Kita try lah 30. Apa jadi? Tarik sini. Hijau. Okey, apabila kita tambah nilai dalam step ni, daripada move berapa step ni, dia akan menyebabkan jarak setiap kali pergerakan tu juga akan bertambah. Jadi bagi cikgu yang paling cun kita ambil 10 sahajalah. Okey, lagi satu masalah ialah cikgu terpaksa, bila cikgu tekan bendera hijau ni, dia dah pergi ke tengah kan. Bila cikgu nak ulang atur cara ni, cikgu terpaksa tarik dia secara manual. Cikgu kena tekan mouse, kena tekan pada sprite ni, bawa ke tepi. Jadi susah cikgu. Cikgu nak macam ni. Setiap kali cikgu tekan bendera hijau, sprite ini akan automatik berada pada titik mula dia kembali. Bagaimana caranya? Okey. Pada stage ini sebenarnya ada koordinat pada paksi X. Paksi X iaitu paksi yang melintang. Dan juga paksi Y iaitu paksi yang menegak. Kedudukan KC ni, sprite ni nama dia KC. Kedudukan KC ni sebenarnya adalah pada koordinat tertentu. Macam mana cikgu nak tahu kedudukan dia? Di bawah ini nampak tak? Dia berada pada negatif 149 paksi X dan juga negatif 55 paksi Y. Itulah kedudukan dia. Jadi cikgu nak setiap kali dia mula balik arahan atur cara ni, dia berada di sini. Berada pada koordinat di sini. Bagaimana caranya? Kita kena pergi pada motion. Kita kena masukkan atur cara set X tu kat atas ni. Negatif 149, set Y tu negatif 55. Macam mana nilai ni ada? Nilai ni secara automatik dijana daripada kedudukan sprite ni. Memang kedudukan dia berada di negatif 149 dan berada di negatif 55. Sekarang kita tengok apa jadi. Tekan pada bendera hijau. Okey, dia bergerak. Sampai tengah dia berhenti. Cikgu tekan sahaja bendera hijau. Tak perlu dah nak bawa KC ke tepi. Tekan saja, dia akan automatik berada pada titik mula dia kembali. Sebab kita dah set kan. Apabila bendera hijau ditekan, diklik, dia terus akan berada setkan koordinatnya. Paksi X pada negatif 149, paksi Y pada negatif 55. Apa akan jadi kalau misalnya cikgu ubah? Cikgu kata set X tu negatif 100. Contoh. Negatif 30. Tengok apa jadi. Dia duduk di situ. Sebab koordinat ni kita dah ubah. Tapi cikgu tak nak lah. Cikgu nak koordinat di sini. 55 lah. 55. Negatif 162. Try lagi sekali. Okey, tak boleh repeat 12. Kena repeat 13 kot. Sampai tengah tak? Okey, lebih kuranglah sampai tengah. Ini adalah arahan atau cara yang cikgu masukkan untuk KC bagi melakukan
pergerakan, menggerakkan sprite itu daripada satu titik ke satu titik yang lain. Okey, selesai tugasan kita yang pertama, menggerakkan objek. Kita nak masuk pula pada tugasan kita yang kedua, iaitu memaparkan dialog. Maksudnya KC ni nanti dia akan mengeluarkan dialog. Okey, dialog terletak pada blok loops. Say hello for 2 seconds. Say hello. Yang ni say, think. Say ni bercakap. Think ni dia akan keluar macam bubble-bubble. Macam kalau kita tengok baca komik, bila berfikir kan dia keluar macam belon-belon-belon, bulat-bulat. Kalau cakap dia punya kotak dialog tu berbeza kan. Sekarang untuk kali ni kita nak kata memaparkan dialog. Okey. Tengok Kita buat sini. Say hello for 2 seconds. Kita tambahkan say hello. Kita pergi uji atur cara kita. Hello. Okey. Tapi dia akan hilang hello tu sebab kita kata say hello for 2 seconds. Untuk 2 saat sahaja. Cikgu nak ubah lama sikit lah 5 saat. Buat lagi sekali. Tekan bendera hijau. Lama sikit lah keluar hello tu. Lepas tu baru dia hilang. Okey. Perkataan hello ni boleh diubah. Kita tak nak hello. Kita tulislah. Apa khabar semua? Okey. Kita try. Apa khabar semua? Macam artis popular nak buat konsert tu. Tanya pada peminat, apa khabar semua? Okey. Dah 2 objektif kita capai. Tadi menggerakkan objek. Kedua, memaparkan dialog. Kalau kita pakai think. Okey, cikgu nak ajar. Ni sebagai maklumat tambahan lah. Think. Okey, lepas dia kata, apa khabar semua? Dia jawab, alamak, ramainya orang. Dia berfikir. Berfikir selama 5 saat. Tengok apa jadi. Kita uji Dia bergerak, pergi ke tengah. Apa khabar semua? Selama 5 saat dia terpapar dialog tu. Kemudian, alamak, ramainya orang. Itu apa yang dia fikirkan dalam kepala dia lah. Tadi yang apa yang dia cakap. Yang ni apa yang difikirkan dalam kepala dia. Okey. Selesai objektif kedua. Memaparkan dialog. Objektif kita yang ketiga, kita nak buat hari ni ialah kita hendak memasukkan bunyi. Okey, apa khabar semua? Lepas tu, alamak ramainya orang kan? Okey. Kita ubah 3 saat je lah. Bunyi berada pada blok sound. Play sound. Dia ada banyak start sound, play sound. Macam-macam jenis lah. Okey, untuk hari ni, cikgu nak ambil play sound. Tarik di bawah ini. Selepas bergerak, dia kata apa khabar. Lepas tu dia fikir dalam kepala dia, alamak ramainya orang. Lepas tu akan keluar satu bunyi. Disebabkan ini adalah suasana di konsert, cikgu nak buat bunyi itu adalah bunyi orang bertepuk tangan. Tapi kat sini, dia keluar bunyi basketball bounce. Bunyi bola basketball. Cuba kita uji sekejap. Cikgu tambah volume. Okey, volume cikgu dah 100. Kita nak tengok jadi macam mana. Okey, dia bergerak ke tengah. Apa khabar semua? Kemudian dia berfikir, alamak ramainya orang. Bunyi tu. Cikgu tak nak bunyi tu. Bagaimana cara cikgu nak tukar supaya bunyi ini bukan bunyi yang ada ni. Basketball bounce ni cikgu tak nak. Okey. Pergi di atas ini. Di sebelah kostum ada perkataan sounds. Kita tekan sounds. Yang dia bagi kat sini adalah basketball punya bunyi kan. Kita tak nak. Kita nak pergi pada galeri bunyi. Tekan di bawah ini. Fitur untuk menambah bunyi. Kita nak pergi ke galeri bunyi. Tekan di situ. Ada banyak. Okey. Ada efek. Ada voice. Ada macam-macam lah. Cikgu nak ambil efek. Ada tak efek? Clapping. Kita belah clap. Ada clapping. Kita boleh dengar dulu tau sebelum kita pilih. Tak nak ini. Okey.
Ambil ni lah. Boleh. Tekan 2 kali ya. Kita dah pilih ni, tekan 2 kali. Tekan 2 kali dia dekat sini kan. Tadi basketball, lepas tu ada clapping. Okey. Dah letakkan benda ni kat sini, clapping ni kat sini. Kita pergi pada code kembali. Sekarang ni, bila kita ke bawahkan basketball bounce ni, dia dah ada pilihan clapping. Nampak tak? Tadi pilihan clapping tak ada sebab kita tak masukkan lagi sound clapping tu di sini. Dalam list ni. Sekarang, bila kita pergi pada code kita naikkan ke atas, kita nampak ada clapping. Play sound clapping until done. Okey. Sehingga habislah bunyi clapping tu. Kita try. Tu cara kita uji. Apa khabar semua? Alamak, ramainya orang. Okey. Lama sangatlah apa khabar semua ni. Kita ubah pada 3 seconds. Okey, play sound clapping until done. Okey, play sound clapping ni cikgu nak lama sikit lah. Nak berulang. Kita ambil lah. Control. Repeat. Kita masukkan repeat ni untuk arahan tu saja. Sekejap untuk arahan play sound tu saja. Tak payahlah sampai 10 kali. Repeat 3 kali. Kita tengok apa jadi. Bergerak ke tengah. Papa dialog apa khabar semua. Alamak, ramainya orang. Tepuk tangan sekali. 2 kali. 3 kali. Okey. Tak apalah. Ikut kamu lah. Kamu nak buat sekali ke 2 kali. Cikgu sajalah tunjuk contoh 3 kali. Okey. Kita dah capai objektif kita yang ketiga iaitu kita dah masukkan bunyi dalam atur cara ini. Objektif yang terakhir memasukkan sprite baharu. Yang ni kacang je. Minggu lepas kamu dah buat dah. Kita masukkanlah seorang kat sini. Kita masukkanlah people. Cikgu nak masukkan siapa? Okeylah, masukkan D ni. D ni duduk di sini. Okey. Size. Besarnya D ni. Casey ni pendek. Size kita boleh ubah di sini. Nampak tak di bawah ni? Ada size. Di sini size. Ni 100. Kita ubahlah. Kita agak-agak lah. Kita ubah kepada 70. Jadi macam mana? Sesuai tak dengan ketinggian Casey ni? Kita try. Kita ambil. Okey lah. Sesuai lah kita tak di sini. Okey. Dekat Casey ni kita tak masukkan apa-apa arahan atau cara lagi kan? Tadi kita buat arahan untuk Casey. Casey ni arahan dia. Sampai orang tepuk tangan. Cikgu nak habis semua ni. Cikgu nak suruh D akan cakap. Dipersilakan Casey untuk membuat persembahan. Cikgu tak boleh buat arahan tu. Ambil event dia apabila bendera hijau ditekan. Tengok apa akan jadi. Kalau cikgu kata apabila bendera hijau ditekan, D ni akan kata say dipersilakan untuk membuat persembahan. Okay. Untuk 3 second lah, 3 second. Tengok apa jadi Bila cikgu main ke atur cara, tiba-tiba D bercakap dulu. Sepatutnya cikgu nak D bercakap setelah orang semua tepuk tangan. Macam mana cikgu nak buat supaya D ni dia akan bercakap setelah semua atur cara bagi Casey habis. Okey. Dia ada pada event ni. Dia ada ni. Broadcast message 1 di sini. Tambah satu ni broadcast. Broadcast ni dia macam kita nak kata apa? Key ataupun kita panggil macam petanda. Okey, petanda sampai di sini apabila orang tepuk sekali dah lah. Tepuk 2 kali je lah, 2 kali. Message 1. Okey. Message 1 di sini. Kita bubuh je dekat sini. Bila dekat D, kita tak boleh guna when flag click.
Yang ni kena buang jauh-jauh. Buang. Cara nak buang, tarik dia ke tepi. Tarik dia ke tepi nanti dia hilang. Kita kena buat when I receive message 1. Apabila saya menerima message 1, baru dia akan berkata dipersilakan untuk membuat persembahan. Kenapa dia kata apabila saya menerima message 1? Sebab pada KC ni kita dah tulis broadcast message 1. Atau cara ni kita katakan sebagai message yang pertama. Dia terima message pertama, barulah pada D ni akan sambung dengan apabila saya terima message pertama, baru dia akan membuat tindakan. Macam itulah maksudnya. Kena berturutan. Dia tunggu dulu di KC punya atau cara habis, baru dia akan sambung. Kita kena guna broadcast dengan when I receive. Okey. Kita tengok atau cara dia jadi macam mana. Apa khabar semua? Alamak, ramainya orang. Tepuk tangan. Barulah D akan kata dipersilakan untuk membuat persembahan. Dia tahu dia nak bercakap waktu bila. Dia tahu dia nak bercakap waktu bila sebab kita dah tunggu bagi habis KC punya tu cara. Broadcast message 1. D. When I receive message 1, baru dia akan bercakap. Okey. Itulah keempat-empat objektif yang cikgu nak capai pada hari ini, iaitu menggerakkan objek, memaparkan dialog, memasukkan bunyi dan menambahkan objek baharu, sprite yang baharu. Okey, setelah kita siap seperti biasa, save dulu. Save dulu di atas, sekejap. Bubuh tajuk projek Scratch 2. Lepas tu, share. Pergi di bawah, copy link. Dah copy link, pergi ke mana? Okey, link yang kita copy tadi, kita seperti biasa, masukkan dalam dashboard Padlet untuk kelas masing-masing. Okey, contoh nama Al-Farabi. Ni tugasan minggu lepas. Scroll ke bawah sampai jumpa tugasan 13 hari bulan 7 2021 projek Scratch 2. Jangan salah masuk kat tempat yang salah. Di ruangan komen, sahaja tulis nama Cikgu Suhaili. Post. Nanti orang lain sambung di bawah di bahagian komen ya, sambung di bawah. Dan seperti biasa bagi murid yang ada masalah peranti atau internet, update juga nama di sini. Tulis je nama Cikgu Suhaili. Contoh. Cikgu Suhaili. Supaya cikgu tahu mana murid yang ada masalah. Cikgu tak marah, jangan risau. Cuma cikgu nak tahu je siapa yang ada masalah untuk buat projek. Yang minggu lepas pun ramai yang hantar. Alhamdulillah, cikgu bersyukur. Ada juga yang mencuba. Yang tak boleh buat, tak apa. Cikgu tak marah. Kelas-kelas lain akan update di bahagian kelas masing-masing lah. Okey, di bahagian ni. Tugasan 13 hari bulan. Nam Al-Razi pun tugasan 13 hari bulan. Nam Al-Biruni pun pada tugasan 13 hari bulan 7. Itu saja untuk minggu ini. Jawab kuis juga. Dan siapa yang ada kemudahan peranti dan internet, cuba buat projek ini. Kamu boleh lebih kreatif. Kamu boleh tambah lebih banyak dialog, lebih banyak bunyi yang bersesuaian. Ikut kreativiti kamu. Asalkan mencapai 4 objektif kita pada hari ini. Itu saja dari cikgu. Kalau ada apa-apa masalah, boleh hubungi cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.